Baik. Doa ni tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 47. Doa dia berbunyi, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Siapa yang panjat doa ni? Adakah doa ni betul-betul akan disebutkan? Ya. Siapa akan panjatkan doa ni? Nama dia Ashabul A'raf. Dah sebut dah doa ni? Belum lagi. Allah dah iklan dah cerita dah tentang doa ni akan disebutkan nanti. Siapa yang cerita? Allah cerita. Allah cerita kat mana? Dalam Quran. Bila sebut benda dalam Quran, wajib percaya. Wajib percaya. Betul ke? Siapa nak sebut ni? Lah ramai-ramai siapa? Adalah salah seorang daripada mereka yang akan baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidh zalimin. Jangan engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang yang zalim. Kisah dan tafsiran. Tuan-tuan yang ada buku saya ni, buka muka surat 113. Doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa ini dipanjatkan oleh orang-orang yang kedudukan pahalanya dan dosanya seimbang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa dengan pahala sama banyak. Boleh jadi tak kita pergi depan Allah dosa dengan pahala sama banyak? Tuan-tuan, tak apa. Cuba kita muhasabah balik tengok. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba kita pejam mata tengok. Daripada kita balik hari tu sampai lah ni umur berapa? Start balik hari tu, amalan kebaikan banyak mana yang kita duk buat? Start bila yang betul-betul kita duk main masjid, kita duk tambah ibadat kita ni? Start bila? Umur 40 tahun baru belajar main masjid. Ada daripada kita awal sikit umur 30 tahun. Tapi daripada kita balik umur 11 tahun dulu sampai umur kita 30 tahun, apa kita duk buat? Kita tak semayang, tuan-tuan. Benda paling besar kita tinggal, nama semayang, kita tak buat. Berapa tahun kita tak semayang? Kita semayang, kadang-kadang kita semayang. Banyak waktu kita tak semayang. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, dalam keadaan tu subhanallah, puasa-puasa kita macam mana? Tak payah cerita benda sunat. Yang wajib pun kita tinggal dulu ni. Dosa maksiat pula macam mana? Tuan-tuan, dahlah benda wajib kita tak buat. Dosa maksiat pula kita buat ke atas. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mai ke muncak umur 18, umur 19, dah cerdik reti sikit, dah mula ada markah, dah mula ada aci, ada awek. Tuan-tuan, naik motor sama-sama pi sana pi sini. Apa kita buat waktu tu? Allah saja yang tahu. Kita yang tahu apa kita buat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Sampai umur berapa? Tuan-tuan boleh bayang daripada umur 11 sampai umur kita 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. Kalau ada gerah macam ni, yang baik tu gaya nak naik sikit, turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit, baik tu turun bawah maksiat. Gaya nak naik sikit, turun. Ada dekat kita buat dosa besar, turun menjunam, macam tu. Tuan, mai umur 30 baru belajar main masjid. Waktu kita main masjid, kita baru belajar nak buat amalan sunat, nak jaga yang fardu, nak buat amalan sunat. Tu pun tergelincang tak habis-habis. Tuan, salli ala Muhammad. Nak tampung lagu mana dulu? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tuan-tuan, 20 tahun tenggelam dalam maksiat. Ni baru duk belajar nak buat baik ni, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Macam mana nak tampung tu? Tuan-tuan, walaupun subhanallah, Allah bagi kebaikan dekat umat Nabi Muhammad SAW apa? Buat satu baik, Allah kira 10 kali ganda. Tang tu kelebihan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan di antara rahmat
yang Allah bagi dekat Nabi SAW, rahmat kepada umat dia apa? Kebaikan yang dia buat Allah ganda sampai 10 kali ganda. Bahkan lebih daripada tu. Dosa dan maksiat Allah kira satu je. Buat jahat Allah kira satu. Buat baik Allah kira 10. Allah kira bahkan ada sampai 700 kali ganda pahala sedekah. Dan Allah SWT, yang ni yang kod boleh tampung balik. Tapi subhanallah, tuan-tuan, nak bagi jadi amalan, jadi pahala, kena ikhlas. Amalan, pi bawa amalan saja, tapi ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Mayang ada, pahala tak ada pula dah. Betul Allah nak bagi 10 kali ganda. Betul Allah nak bagi sampai 100, 700 kali ganda. Tapi ada tak orang pi depan Allah, ada puasa tapi tak ada pahala? Ada? Ada tak pi bagi sedekah, habis seluruh harta dia sedekah fisabilillah? Biar Allah kata apa? Malaikat seret wajahnya lempak dalam neraka. Ada? Entah, salih asmat. Pasal apa? Riak. Tu yang kita takut kan? Berasa macam ada, tapi tengok-tengok tak ada. Tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh jadi pi depan Allah duk berasa macam confident lah, insya-Allah kot, insya-Allah. Tengok-tengok sama banyak, sikit pun tak lari. Pedor ni, pedor lah, buatlah ibadat, pedor lah. Dan bayangkan, daripada subuh tadi sampai maghrib, subuh tadi sampai maghrib, berapa sembahyang tuan-tuan dah buat? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib. Daripada 4 sembahyang yang kita buat ni setakat hari ni, tuan-tuan rasa dalam 4 ni yang mana betul-betul Allah terima? Tuan cuba muhasabah ya. Sembahyang subuh tadi, tuan-tuan confident sangat tak main subuh tadi Allah terima? Allahu Akbar, dengan lalainya, dengan tak khusyuknya, dengan apa kita baca pun tunggang langgang, tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tahu? Zuhur tadi macam mana? Perfect dah sembahyang ni. Rasa macam perfect 100% Allah terima. Gaya macam Allah terima. Lepas sembahyang senyum, relax je. Nabi SAW suruh istighfar ke lepas sembahyang? Pasal apa suruh istighfar lepas sembahyang? Pasal tahu sembahyang kita ni tak elok, cacat. Istighfar pun sambil tengok handphone je. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. Tu okey ke? Ada sallallahu naik motor belum belabi. Kan? Perbuatan tu menunjukkan yang dia highly confident amal dia Allah terima. Apa Ibnu Qayyim kata? Tanda Allah masukkan bahagia dalam hati seorang ni ialah makin bertambah amalnya, makin bertambah takut dan berhati-hati. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Lagi banyak amal, lagi takut Allah tak terima amal. Disebabkan takut tu, dia berhati-hati. Aku sembahyang tadi ni macam mana? Bacaan aku ni macam mana? Khusyuk aku ni macam mana? Persediaan aku nak sembahyang ni macam mana? Allah terima tak? Allah terima? Ada riak tak? Ada ujub tak? Ada sum'ah tak? Aku ni ada takabur tak? Oh tuan-tuan, salih asyamat. Tapi kita tak tahu. Dor azak ni macam mana? Ada sedekah ni. Bagi sedekah. Sedekah kita tu macam mana? Berkira-kira tak dengan sedekah? Berapa aku bagi tadi tak? Nak cerita ke orang nak sedekah kita. Tuan-tuan sendiri tahulah. Daripada rate, kalau tuan-tuan boleh rate 10 maksimum mark tu, markah penuh tu, agak-agak amalan tuan-tuan buat daripada subuh tadi sampai maghrib ni, tuan-tuan nak bagi berapa mark kat diri kita ni? 10 per 10? 5 per 10? 3 per 10? Tak, 0 per 10 apa? Tak tahu kan? Ini yang kita takut ni. Salih ala Muhammad. Pi depan Allah, asal macam ada amal tapi tak ada. Kosong, penat saja. Macam debu yang ditiup angin. Allah tuan, salih ala Muhammad. Ini yang kita risau. Tuan-tuan,
Kalau dapat Ashabul Araf, pahala banyak, dosa pun banyak. Sama banyak. Tak tinggi, tak rendah. Dosa 10, pahala 10. Ngam-ngam, cukup-cukup ya. Tuan-tuan. Lalu mereka ni diletakkan dekat mana? Mereka ni ditempatkan di tembok tinggi yang memisahkan di antara syurga dengan neraka. Syurga belah ni, neraka belah ni, tembok yang dipemisah antara dua tu, tembok tu nama Al-A'raf. Ni mengaji malam ni. Kita pun ada negara yang tak pernah dengar pun. Surah Al-A'raf tahu? Malam ni tahu. Ulama-ulama mufassirin menyebutkan bahawa Al-A'raf itu ialah satu tembok yang duduk di antara syurga dengan neraka. Luas mana tembok tu tak tahu, tapi ramai orang boleh duduk atas tu. Orang yang duduk atas tu dia panggil penduduk Al-A'raf. Ashabul A'raf. Berapa lama nak pergi transit kat situ? Tak tahu. Mungkin lebih lama daripada hidup di dunia ni. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi, tembok ini mereka akan ditempatkan di tembok tinggi memisahkan di antara syurga dan neraka yang dikenal sebagai Al-A'raf. Menurut hadis Nabi SAW, orang yang tempatnya atas tembok tersebut adalah segolongan orang-orang yang beriman. Dia orang beriman lah. Orang kafir tak duduk situ. Pasal orang kafir tak ada pahala. Terus masuk neraka. Orang ni orang beriman. Maksud dia masih buat kebaikan. Tapi kebaikan dia tak cukup untuk memasukkan dia dalam syurga. Dan kemaksiatan pula tak lebih yang menyebabkan dia masuk dalam neraka. Lalu, yang amal baik dan amal jahatnya sama banyak. Mereka diasingkan di situ dan akhirnya dengan rahmat Allah mereka akan dimasukkan dalam syurga. Jadi golongan inilah yang akhir sekali masuk syurga. Selepas selesai semua baru settle mereka ni. Transit dulu kat situ. Oi, lama lah tuan-tuan. Berapa ramai orang nak kira. Berapa ramai manusia. Ni geng ni yang terakhir sekali, last sekali masuk syurga.